Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baca dong. Saya baca kemudian ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibri 'itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana inilah kali pertama saya dijemput untuk memberikan kuliah tafsir dalam majlis kita pada pagi yang mulia ini. Walaupun sebelum ini di masjid ini beberapa tahun yang lepas kita pernah juga dipanggil untuk memberikan kuliah tafsir. Kemudian daripada itu, di sini saya ingin menerangkan berkenaan dengan ada di antara ahli jawatan kuasa di sini yang bertanya berkenaan dengan masalah tauliah. Sebenarnya tauliah saya 1986 yang telah lalu. Kita semasa itu Qadi besar kat negeri Selangor ni ialah Qadi Haji Abdul Naim pada ketika itu. Jadi sudah beberapa kali dihidupkan. Jadi saya pun terperanjat juga sebab di masjid seluruh negeri Selangor ni tidak pernah ada yang bertanya masalah tauliah, sebab sebahagian besar daripada mereka memang mengenali saya dan mesti ada punya tauliah. Ya, tetapi walau bagaimanapun saya ucapkan terima kasih memperingatkan saya sehingga saya cari di mana tauliah aku ni. Ya, kemudian kita bertemu. Jadi tak perlu saya nak tunjukkan masalah tauliah itu, oleh kerana dah saya akui memang saya ada tauliah sampai ke masjid negeri. Apa kita pernah beri kuliah. Masjid daerah Kuala Kubu itu hampir 20 tahun kita beri kuliah, sehingga ditukar masjid barulah saya berhenti, dan kemudian nak sambung semula kita sudah tidak ada masa lagi pada ketika itu. Dan kita beri juga kuliah bukan sekadar di masjid-masjid, malah kat universiti kita dipanggil. Malah di Masjid Sains Pulau Pinang itu kita pernah kontrak juga bagi ceramah di sana. Dan kemudian di Serdang juga kita pernah berikan kuliah, yakni Tamadun Islam. Jadi walau bagaimanapun saya tidak nak ceritalah berkenaan dengan itu semua. Sebagaimana biasa saya terjemah dahulu, kemudian kita akan huraikan sekadar yang mampu oleh kita. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, peringatan rahmat daripada Tuhan kamu terhadap hambanya yang bernama Zakaria. Ketika mana dia bermohon kepada Tuhannya dengan permohonan yang lemah lembut. Dia berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya telah lemah tulang belulangku dan telah menyala di atas kepalaku akan uban. Dan tidak pernah aku memohon kepada kamu dikecewakan. Sesungguhnya aku khawatir orang yang tinggal di belakangku. Padahal istriku akhir, iaitu mandul. Oleh yang demikian, anugerahkanlah kepadaku yang langsung daripada kamu akan pengganti, yang akan mewarisi daripada ku dan daripada keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, yang diredai, yang disukai. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami akan gembirakan kamu dengan seorang putera yang bernama Yahya, dan belum pernah sebelum daripada itu yang senama dengannya. Dia berkata, wahai Tuhan, bagaimanalah kiranya aku akan memperolehi seorang putera, padahal istriku dalam keadaan mandul dan aku di dalam keadaan tua yang sangat. Maka
Dia berfirman, demikian itulah Tuhan kamu berkata, perkara itu adalah mudah baginya, di mana sesungguhnya kami telah jadikan kamu sebelumnya, padahal kamu tidak mengenal akan sesuatu. Dia berkata, wahai Tuhan, jadikanlah bagiku satu tanda. Maka Allah berfirman, tanda bagi kamu, di mana kamu tidak berkata-kata dengan manusia, salasalayalin sawiya, iaitu 3 malam hal keadaan kamu dalam keadaan sihat. Lalu keluarlah dia kepada kaumnya daripada tempat ibadatnya. Fa'auha ilaihim, lalu diberi isyarat kepada mereka bahawa hendaklah kamu semua bertasbih pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. InsyaAllah ta'ala itulah terjemahan ya dalam bahasa kita, iaitu bahasa Melayu. Yang mana kita perkenalkan terlebih dahulu surah yang kita baca ini. Surah yang kita baca ini ialah surah Maryam, yakni duduknya dalam juzuk yang ke-16 daripada 114 surah, yang mana surah Maryam ini ialah surah yang ke-19. Surah yang ke-19. Manakala surah yang ke-20 ialah surah Taha, sebab juzuk yang ke-16 ini ada 2 surah, iaitu surah Maryam dan juga surah Taha. Kedua-dua surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri Mekah. Jadi itulah perkenalan daripada surah yang kita akan mula huraikan sejak daripada pada pagi ini. Kalau kita lihat di permulaan daripada surah ini, yang mana dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah. Ada di antaranya yang dimulai dengan 1 huruf, iaitu seperti Qaf ataupun Nun. Ada yang dimulai dengan 2 huruf seperti Alif Lam. Ada yang dimulai dengan 3 huruf, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Ada yang dimulakan dengan 3-4 huruf, Alif Lam Mim Ra. Ada yang dimulakan dengan 5 huruf seperti surah yang kita baca pada pagi ini. Dan tidak ada surah yang melebihi daripada 5 huruf, 6 huruf misal kata. Jadi kalau kita lihat, yang mana ulama-ulama ada juga yang cuba untuk mentakwilkan apakah maksud daripada huruf-huruf hijaiyah ini. Tetapi kesemuanya hanya sekadar fikiran mereka sahaja, sebab walaupun setinggi mana orang yang belajar bahasa Arab, maka tidak akan dapat menterjemah huruf-huruf secara huruf hijaiyah sebiji-sebiji, kecuali kalau sekiranya huruf itu ada maksudnya seperti fa'ala misal kata, ataupun qara'a, hadara, maka bolehlah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Tetapi huruf-huruf seperti kaf, ha, ya, ain, sad yang kita baca ini, kita tidak boleh untuk nak menterjemahkan. Walau bagaimanapun ada ulama yang cuba-cuba juga untuk mentakwilkan apakah maksud daripada ringkasan seperti kaf, ringkasan daripada kabir. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar. Ha, ringkasan daripada hadi, iaitu petunjuk. Ya, ain artinya 2 huruf dijadikan 1, iaitu aziz. Allah Maha berkuasa.
Sad artinya ialah ikhlas. Itu kesemuanya adalah pandangan ataupun pandangan fikiran daripada ulama sahaja, tidak menepati kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian daripada itu, sebelum saya huraikan ayat ini, berkebetulan kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Jadi saya ingin memberikan sedikit tazkirah yang mana dinyatakan oleh Abu Hamimi At-Tahimi, yang mana kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah bersabda, yang maksud dalam bahasa kita Melayu, sebab Rasulullah, kalau kita kata Rasulullah bersabda, kita terus sebut sahaja, Rasulullah tidak pernah pun bersabda dalam bahasa Melayu. Jadi terjemahan dalam bahasa Melayu, Nabi kita menyatakan apabila masuk sahaja bulan Sya'ban, maka bersihkanlah diri kamu, kata Nabi. Kemudian perbetulkanlah akan niat kamu. Kemudian daripada itu, daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usamah, menyatakan bahawasanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan para malaikat ada mempunyai hari raya juga. Kalau kita, ya, orang kita Islam mempunyai hari raya. Jadi rupanya para malaikat pun mereka ada mempunyai hari raya yang tersendiri juga. Yang mana hari raya para malaikat iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua ialah malam Lailatul Qadar. Kemudian daripada itu, di dalam kitab Tazkirah yang mana sahabat Nabi menyatakan, ya, sahabat Nabi menyatakan bahawasanya pada malam nisfu Sya'ban itu menghapuskan akan dosa selama setahun. Manakala pada hari Jumaat menghapuskan dosa 1 minggu. Malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa seumur hidup. Kenapa? Sebab disebutkan oleh sahabat bahawa malam Lailatul Qadar itu menghapuskan dosa seumur hidup, kerana kita sedia maklum di dalam Al-Quran menyebut malam Lailatul Qadar itu kalau kebetulan kita melakukan ibadat di sana seperti sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kira lebih daripada 80 tahun. Jadi jarang orang memiliki akan umur 80 tahun lebih. Sebab itulah disebutkan berkebetulan seorang melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan menghapuskan dosa seumur hidup. Jadi itulah tazkirah sedikit daripada saya sebelum saya terjemah ataupun huraikan akan ayat yang sama-sama kita baca tadi. Terjemahan sudah saya terjemah ke dalam bahasa Melayu. Kemudian daripada itu, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yang mana, ya, kalau kita lihat surah Maryam ini adalah surah yang sungguh ajaib dan pelik, tetapi tidak mustahil. Kenapa? Sebab saya sebut tidak mustahil. Yang pertama, kita sebutkan ada 2 cerita dalam surah Maryam. Yang pertama, cerita berkenaan dengan doa daripada Nabi Allah Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan akan keturunan ataupun zuriat. Ya, padahal mengikut ulama,
yang mana umur beliau pada ketika itu sudah meningkat kepada 70 tahun. Itu 70 tahun pandangan daripada sebahagian ulama. Al-Muqtil di dalam tafsir beliau menyatakan umur Nabi Zakaria ketika itu ialah 95 tahun. Jadi kalau 95 tahun itu sudah terlalu tua. Tetapi dia memohon kepada Allah supaya dianugerahkan akan keturunan ataupun zuriat ataupun anak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mana berkenaan dengan Siti Maryam, yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistimewaan yang memperolehi akan seorang putera yang mana yang tidak pernah ditempuh oleh manusia lain, perempuan lain, melainkan biasanya hubungan di antara laki-laki dan perempuan barulah akan melahirkan seorang anak. Tetapi Siti Maryam Allah anugerahkan tanpa hubungan yang biasa manusia laki-laki dan perempuan, tiba-tiba beliau telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putera. Jadi itulah yang pelik saya sebutkan tadi, tetapi tidak mustahil kerana kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu yang mana ayat surah Maryam inilah yang dibacakan oleh Sayyidina Abbas ketika beliau pergi menemui Maharaja Habasyi, yang mana beliau baca surah ini. Pada mulanya Raja Habasyi yang mana beliau telah memeluk agama Kristian, yakni agama Nasrani, sesudah mendengar daripada huraian daripada Sayyidina Abbas, maka beliau telah memegang atau memeluk agama Islam, sehingga apabila beliau telah wafat, yang mana malaikat telah memberitahu kepada Nabi kewafatannya, lalu Nabi telah sembahyang gaib kerana beliau sudah memeluk agama Islam. Yang mana kita maklum agama Nasrani mempercayai, sehingga disebut dalam bahasa asing, bahasa penjajah, Trinitis, dianggap maknanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Tetapi kita tidaklah sampai fahaman kita demikian, cuma kita mempercayai bahawasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Yahudi pula keterlaluan sehingga menganggap bahawasanya Siti Maryam telah melakukan satu perbuatan yang sumbang, maka sebab itulah dia telah memperolehi anak. Ya, kalau tidak ada hubungan di antara laki-laki dengan perempuan, orang Yahudi kata bagaimana boleh memperolehi anak. Bagi kita mempercayai bahawasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian daripada itu 4 buah kitab, ya, Matius, Markus, Lukas dan juga Yahya, 4 buah kitab yang menjadi kepercayaan, keyakinan kepada orang-orang Nasrani. Namun dalam keempat-empat kitab itu tidak lebih mempertahankan akan kesucian akan Siti Maryam. Maka Al-Quranlah yang menyatakan kesucian Siti Maryam. Sebab itulah ketika dibacakan oleh Sayyidina Abbas di hadapan Nagus, iaitu raja daripada Raja Habasyi, maka beliau telah memeluk agama Islam. Baik, kemudian daripada itu peringatan rahmat daripada Tuhan kamu terhadap hambanya yang bernama Zakaria. Artinya ayat ini menguraikan kepada kita kenang-kenangan yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kepada kita, iaitu satu kejadian yang sangat luar biasa, yang mana Nabi Allah Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
iznada rabbahu nidaan khafiyya, dalam bahasa kita ketika dia memohon berdoa kepada Tuhannya dengan permohonan khafiyya, yakni lemah lembut, perlahan, tidak kuat. Kita sedia maklum sebagai seorang nabi yang sudah tua, kalau disebutkan tadi 70 tahun, atau kata Muqtil sudah 95 tahun. Kalaulah dia berdoa di masjid, ya, sedangkan ketika itu di kiri kanan orang hadir ramai, banyak, sudah tentulah menimbulkan satu benda yang sangat lucu. Sebab dah begitu tua umur, tiba-tiba memohon kepada Allah supaya dianugerahkan seorang anak ataupun keturunan. Sebab itulah disebutkan nidaan khafiyya. Beliau memohon dengan perlahan, suara yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, di mana disebutkan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, memohonlah kamu kepada Tuhan kamu hal keadaan merendah diri dan suara yang lemah lembut. Artinya jangan kita angkat suara, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan pekak, bukan tuli. Kalau kita berbisik pun Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Apatah lagi seperti Nabi Zakaria disebutkan tadi, boleh menimbulkan kelucuan kepada orang lain. Maka sebab itulah beliau memohon kepada Allah dengan khafiyya, yakni suara yang perlahan. Baik. Dan beliau nyatakan pula, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya sudah lemah tulang belulangku. Artinya tulang-tulang sudah lemah kerana terlalu tua. Dan di mana telah menyala kepalaku disebabkan oleh uban. Tetapi selama ini aku memohon kepada kamu, permohonanku tidak pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat semasa saya umur 50 tahun, nak cerita ni. Kemudian daripada itu, saya bawa anak saya yang sekarang sudah umur 20 tahun, anak yang bungsu sekali. Kemudian daripada itu, tiba-tiba bertemulah dengan sahabat. Maka sahabat tadi bertanya kepada saya, ini cucu ustaz ke? Jadi saya pun dengan pantas pula berfikir, lalu saya pun kata, cucu bapa saya. Dia pun terminga-minga berfikir buat seketika. Gamak barulah dapat dia berfikir, cucu bapa ustaz, artinya ini bukan anak ustaz, bukan maknanya cucu ustaz, tetapi anak ustaz. Tu dia. Jadi itulah kita ni, kalau kita sesuatu jangan sampai menimbulkan kecil hati. Tapi saya tak kecil hatilah masa ketika itu. Maka sebab itulah saya dengan pantas pula memberi jawapan, cucu bapa saya. Bukan cucu saya, tapi cucu bapa saya. Kalau kita bertemu satu orang, sahabat kita, dia bawa anak, misal kata, kita nak tahu anak itu laki-laki ke, perempuan ke, maka kita tak perlu tanya laki-laki ke, perempuan ke ni, tak payah. Kita tanya siapa nama. Itu orang cerdik. Kita tak payah tanya laki-laki ke, perempuan ke. Kita tanya nama siapa. Tentulah bapa dia ke, ataupun mak dia ke, akan memberi jawapan. Kalau anak tu laki-laki, diberi nama laki-laki. Kalau anak perempuan, tentulah diberi nama anak itu perempuan. Jadi tak perlu kita tanya laki-laki ke, perempuan ke. Begitu cara. Cubalah sahabat tadi, kalau saya bawa anak tadi, tanya anak yang keberapa ustaz?
Kan senang hati saya sikit nak cerita anak kita banyak, hebat betul. Ya, itulah sampai sekarang ni rasa-rasa kalau satu ibu tu tak ada lagi lah. Dah 11 orang dah anak. Kalau ibu lain insya-Allah mungkin akan ada lagi. Itulah dia. Jadi kan saya teringat mak saudara kepada orang rumah saya 18 orang dia punya anak. Satu ibu saja. Bukan 2 ibu, satu ibu, 18 orang anak. Jadi saya 11 orang hari ini insya-Allah. Taklah hebat sangat lagi nak banding dengan mak saudara orang rumah satu ibu je 18 orang. Hebat betul. Gagah betul maknanya pak saudara tu. Baik, itulah dia maknanya. Ya, kita ni kalau nak bertanya sesuatu jangan sampai menimbulkan rasa sedih, duka cita, ya, maka hendaklah kita gunakan akal fikiran kita. Baik. Kemudian daripada itu kita teruskan huraian kita tadi, di mana aku memohon kepada tidak pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati aqiram fahabli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir orang yang tinggal di belakangku, padahal istriku adalah aqir dalam bahasa Arab, ya. Kalau dapat sebiji hari ni hafal cukuplah. Maknanya aqir itu dalam bahasa kita Melayu ialah mandul. Sebiji, kita ingat sebiji bahasa Arab cukuplah aqir. Hari ini ustaz bagi satu makna lorah. Kita ingat aqir makna mandul. Maka anugerahkanlah langsung daripada kamu walian, iaitu seorang pengganti. Baik, cuba perhati. Di dalam bahasa Arab dipanggil anugerahkanlah kepadaku milladunka, langsung datang daripada kamu. Artinya tidak perlu ada usaha lain, tetapi Allah boleh anugerahkan. Itu dalam bahasa kita panggil ilmu laduni. Ilmu laduni ini tanpa kita ada guru. Tak ada guru pun. Bagaimana ulama-ulama besar dahulu yang mana mereka kadang-kadang tidak perlu belajar dengan guru, tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, ya, kelebihan keistimewaan, iaitu ilmu laduni tanpa berguru, tetapi Allah anugerahkan ilmu. Saya teringat Imam Ramli, seorang ulama besar mengarang kitab fiqh, yang mana beliau dalam pada mengarang kitab tiba-tiba minyak habis minyak, padam lampu. Maka beliau pun ambil ranting kayu letak depan, boleh keluar cahaya api, ya, disebabkan keramat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Kemudian daripada itu habis cahaya tadi, ya, maka beliau angkat pula jari, maka letak gitu keluar pula cahaya daripada jari tadi. Itulah kelebihan, ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Baik, itulah kita kalau berzikir, kalau seboleh-bolehnya tidak perlu kita pakai tasbih. Tapi kalau tak pakai tasbih, tak semangat pula, tak tahu banyak mana kita. Ya, sebab itu Nabi menyatakan dalam satu hadis, barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah 70,000 kali, maka dia terselamat daripada api neraka. Maknanya terselamat daripada neraka bukan berarti sampai tinggal sembahyang dengan zikir 70,000 tadi kita akan selamat, bukan begitu. Tapi hendaklah kita, ya, mengerjakan juga apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu kalau kita nak berzikir, kita gunakan tangan kita. Tapi saya sendiri pun dah saya sebut tadi, ketika mana nak mencukupkan, saya buat untuk diri saya sendiri 70,000. Kemudian untuk arwah bapa saya pun dia sudah tentulah berzikir sendiri, tapi kita buatkan juga untuk dia 70,000. Kita buatkan juga untuk ibu kita, datuk kita, kerana kesempatan pada kita masih ada lagi. Dan kita berzikir, kita gunakan tangan. Sebab apa?
apabila kita gunakan dengan la ilaha illallah dengan kira dengan tangan, maka dia boleh jadi sebagai azimat pada kita. Iaitu saya berpengalaman, apa ada orang sakit, kita tekan jari kita tadi menjerit dia, berarti orang ini kerasukan oleh iblis ataupun syaitan. Sebab apa? Oleh kerana banyak sangat kita berzikir, maka kita tekan dengan jari kita sahaja, maka orang yang kita tekan tadi dia akan menjerit. Artinya tangan kita tu ada hikmat yang Tuhan berikan kerana zikir kita sudah terlalu banyak. Begitu. Sebab itu saya sebutkan tadi, ada lebih baik kalau kita berzikir tak perlu kita gunakan tasbih, tapi kita gunakan jari kita sendiri. Sebab itu ada khasiat dia, ada hikmat dia. Kemudian daripada itu, yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiya, yang akan mewarisi daripadaku dan mewarisi daripada keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia wahai Tuhanku radiya, iaitu yang kamu sukai. Yakni anak yang aku akan lahirkan itu yang mendapat keredaan daripada kamu. Jadi kita maklumlah di sini yang dimaksudkan dengan waris di sini bukan harta benda, tetapi adalah ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata dalam satu hadis, nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu ma taraknahu fahuwa sadaqatun. Nabi kita menyebutkan bahwasanya kami nabi-nabi tidak meninggalkan warisan. Yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Itulah diceritakan dalam satu hadis yang mana suatu ketika setelah Nabi kita wafat, maka Sayyidatina Fatimah datang menemui Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah Islam pada ketika itu, khalifah Islam yang pertama. Maka dia menuntut supaya harta benda Rasulullah itu diwarisi. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bacakanlah hadis yang telah saya sebutkan tadi, nahnu ma'asyaral anbiya la nurisu ma taraknahu fahuwa sadaqatun. Kami nabi-nabi tidak meninggalkan warisan. Yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Maka dengan itu jelaslah bahawa tuntutan daripada Sayyidatina Fatimah, puteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperkenankan oleh Sayyidina Abu Bakar kerana dia bukan warisan. Kemudian daripada itu disebutkan juga dalam satu hadis yang mana Nabi kita menyebutkan al-ulama warasatul anbiya wal anbiya la nuwarisu dinaran wala dirhaman walakin ma taraknahu fahuwa sadaqatun. Yang mana dinyatakan oleh Nabi, ulama-ulama itu adalah warisan daripada nabi-nabi. Warisan daripada nabi-nabi, kerana nabi-nabi itu pula meninggal dunia tidak meninggalkan akan harta benda. Yang ditinggalkan adalah ilmu pengetahuan. Jadi jelaslah kepada kita bahawasanya yang diwariskan oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul bukan harta benda, tetapi ialah ilmu pengetahuan. Dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang mana Allah menyatakan di dalam surah An-Naml di sana, wa warisa Sulaimanu Dawud ilma, telah mewariskan Nabi Allah Daud kepada Nabi Sulaiman ialah ilmu pengetahuan, bukan harta benda tetapi ilmu pengetahuan.
sebanyak yang mana Nabi Daud telah menikah dengan perempuan tidak kurang daripada 100 orang perempuan. Namun yang menjadi Nabi hanya Nabi Sulaiman sahaja daripada anak Nabi Daud alaihissalam. Tapi yang lain kesemuanya tidak menjadi Nabi. Walaupun 100 orang daripada isteri Nabi Daud, tetapi seorang sahaja di antara Nabi, anak Nabi Daud, iaitu Nabi Allah Sulaiman. Kemudian daripada itu, maka Allah pun panggillah Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi'ulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kata daripada Tuhan, kami akan gembirakan kamu dengan seorang putera, namanya sekali dianugerahkan oleh Allah, iaitu Yahya. Dan tidak pernah sebelum daripada itu seorang yang bernama dengan nama iaitu Yahya. Artinya Allah telah beri nama sekaligus anak Nabi Zakaria ialah Nabi Yahya. Nama dia. Sebelum itu tidak ada nama orang Nabi, ya, nama dia Yahya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Nabi Muhammad tidak ada seorang yang bernama Muhammad ataupun Ahmad, melainkan sesudah Nabi kita barulah nama iaitu Muhammad ataupun Ahmad. Kemudian daripada itu, maka Nabi Zakaria berkata, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu minal kibari itiyya. Bagaimana kiranya aku memperolehi seorang anak padahal isteriku sudah tua lagi mandul. Kemudian daripada itu, yang mana aku pula sudah terlalu tua. Ini perkataan daripada Nabi Allah Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Baqarah, Allah nak cerita berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'alhunna wallahu azizun hakim. Tengok ya dalam surah Baqarah ayat 260. Yang arti daripada ayat ini, ingatlah ketika mana Ibrahim berkata, wahai Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Betul tak dalam surah Baqarah 260? Betul ya? Masih cantik lagi ingatan saya. Walaupun dah lama dah. Ya, insyaAllah 260. Yang maksud dia, wahai Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Lalu Tuhan berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak yakin kekuasaanku, wahai Ibrahim? Qala bala, bukan begitu wahai Tuhan, aku memang yakin kekuasaan kamu, tetapi untuk nak melihat sendiri kekuasaan kamu. Maka Tuhan Allah pun nyatakan, Khuz arba'atan minat tayr, ambil oleh kamu 4 ekor burung. Jadi ulama kata Nabi Ibrahim cari 4 ekor burung. Yang pertama kata ulama tafsir, Allah tak cerita dalam Quran. Cuma ulama telah mentafsir, Nabi Ibrahim cari ayam bapak pertama. Yang kedua burung merak. Yang ketiga burung elang. Yang keempat burung gagak. 4 ekor. Ini bukan
ayam bapa tadi bukan burung, tapi termasuk dia seperti burung kerana dia boleh terbang. Maka Nabi Ibrahim carilah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik, maka kamu bawalah kepada kamu. Maka ulama tafsir kata Nabi Ibrahim pun cencanglah 4 ekor binatang yang kita sebutkan tadi. Baik ayam bapa, baik burung merak, baik burung helang ataupun burung gagak, dikencang hancur-hancur. Kemudian digaul sehingga tidak kenal lagi dah yang mana daging burung merak, burung gagak, burung elang, tidak kenal lagi, dicampur, diadukkan. Kemudian ya, maka kamu letakkanlah 4 penjuru bukit. Dia letak 4 penjuru bukit, 4 ya, yang telah dikencang tadi, digaul rata, letak 4 buncur bukit. Kemudian ud'uhu, panggil oleh kamu. Kepala dia dipegang oleh Nabi Ibrahim. Kepala dipegang, kemudian dipanggil satu persatu binatang yang dikencang tadi. Tiba-tiba maka berterbanglah daging tadi nak cari dia punya kepala dia. Kemudian daripada itu sehingga pergilah dia kepada Nabi Ibrahim, maka jadilah sebagaimana tiap-tiap seperti ayam bapa dan juga burung merak, burung helang dan juga burung gagak. Ya, dicari kepala dia sendiri. Maka di depan Nabi Ibrahim sendiri dapat dilihat oleh Nabi Ibrahim bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan ya benda yang telah mati. Tapi kalau kita hari ini terkencit urat pinggang pun nak memohon, nak minta lihat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Tuhan Allah tidak akan berikan. Kerana ini orang wali-wali, nabi-nabi biasa kalau memohon memang Tuhan Allah perkenankan. Kalau kita picit saja semut, kemudian kita kata, ya Allah, aku nak tengok kuasa kamu hidupkan semula semut yang telah aku picit tadi. InsyaAllah mana Tuhan tidak akan tunjukkan, kerana itu adalah panggu wali-wali, nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi orang macam kita tidak akan dapat melihat yang demikian. Itu kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Maidah kita lihat pula firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tasma'ina qulubuna wa na'lama an sadaqtana wa nakuna 'alaihi minasyahidin." Tengok dalam surah Maidah ayat yang ke berapa ya? Ayat 212. Tengok 212. Betul tak? Surah Maidah 212. Ya. Surah Maidah ayat 200. 100 berapa? 100. Nah itu dia. Ayat 112. Surah Maidah. Betul. Iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Itu dia. Jadi Hawari ini ialah sahabat-sahabat Nabi Isa. Dia memohon kepada Nabi Isa supaya Allah anugerahkan yakni makanan, hidangan daripada langit. Jadi ini pelik-pelik. Sahabat Nabi Isa ni dia minta supaya Nabi Isa memohon kepada Allah dia anugerahkan makanan daripada langit. Cuba kita bayangkan, memang degil betul lah kaum Bani Israel ni minta Tuhan Allah supaya anugerahkan makanan, hidangan daripada langit. Kemudian daripada itu Allah memberikan jawapan. Ayat yang keberapa ya? Ayat seterusnya. Ayat 115. Ayat 115. Qala Allah inni munazzilu alaikum. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azibu 'azaban la u'azibuhu ahadan minal alamin. Ya, ayat yang ke 115.
Yang artinya di dalam ayat itu Allah berfirman, aku boleh turunkan makanan hidangan daripada langit. Tapi ingat, kalau derhaka juga lepas itu, aku akan seksa dengan seksaan yang tidak ada pernah berlaku di dalam alam ini. Tahu takut? Bila Tuhan Allah kata begitu, dia mengadu dengan Nabi Isa, tak payahlah kalau macam tu. Memang aku yakin orang kita ini nanti akan kupur juga dengan Tuhan. Jadi mengikut ulama tafsir, Allah tidak turunkanlah makanan daripada langit. Dia hidangan daripada langit. Sebab apa? Dia takut. Ya, di antara mereka nanti kupur, maka Allah akan seksa satu seksaan yang sangat berat. Begitu makna dia. Jadi kita nak bandingkan cerita tadi, kalau Nabi Zakaria, bukan maknanya dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah, tetapi maknanya dia nak minta tanda daripada Allah, ya, bagaimana dia akan memperoleh anak. Bukan makna tak percaya macam Nabi Nabi Zakaria, Nabi kita tadi, Nabi Ibrahim, bukan tak percaya kuasa Allah, tetapi nak tengok dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang yang telah mati. Begitu juga makna Hawari, dia nak melihat, nak rasa makanan daripada langit. Sebab itu dia minta hidangan daripada langit. Tetapi apabila Tuhan Allah ancam sahaja dengan ancaman yang keras, maka mereka takut di antara mereka nanti derhaka juga dengan Allah, maka Allah akan datangkan satu seksaan yang amat berat. Maka sebab itulah makanan daripada langit tidak diturunkan oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim dengan sendiri dia dapat melihat sendiri. Maknanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang yang telah mati, iaitu binatang 4 ekor burung tadi. Kemudian daripada itu, Tuhan Allah memberikan jawapan. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari atiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayn wa qad khalaqatuka min qablu wa lam takun syai'a. Jadi Allah berfirman bahawasanya perkara itu bagi Allah adalah sangat mudah. Ya, yang mana kamu dahulu tidak ada sesuatu jua pun, tapi tiba-tiba kamu ada menjadi sebagai seorang manusia. Sebab itulah ya Tuhan Allah sebut waqad khalaqatuka min qablu, aku telah jadikan kamu, sebelumnya kamu tidak ada, tiba-tiba kamu telah jadi ada. Qala rabbi ja'alli ayah, maka datangkanlah kepadaku, yakni tanda kekuasaan kamu itu. Jadi Allah nyatakan qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Allah nyatakan tanda kamu akan dapat anak nanti yang mana kamu tidak akan berbicara, tidak bercakap selama 3 hari padahal kamu dalam keadaan sehat. Artinya lidah kelu tidak bercakap padahal beliau dalam keadaan sehat. Lalu ya faharaja ala qaumihi, maka keluarlah dia kepada kaumnya, minal mihrab, daripada tempat ibadat. Kalau kita mihrab ini ialah di anjung, ya, tempat imam berdiri itu dipanggil mihrab. Fa'auha ilaihim, lalu diwahyukan kepada mereka, ansabbihu bukrata wa asiyya, supaya mereka yakni mengucap tasbih pada waktu pagi dan petang. Fa'auha ilaihim, makna di sini kita artikan memberi isyarat, bukan wahyu. Wahyu ialah Allah turunkan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian daripada Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi di sini fa'auha kita artikan dengan yakni memberi isyarat. Sebab itulah kadang-kadang benda macam ini pun akan jadi persoalan juga. Orang pernah bertanya kepada kita, apakah di sini fa'auha Allah makna wahyu kan, arti bukan wahyu tetapi adalah sebagai isyarat sahaja. Ya, Nabi Zakaria memberi isyarat dengan tangannya
supaya mengucap kalimah subhanallah alhamdulillah pada waktu pagi dan juga waktu petang. Baik, itulah dia ya, sedikit sebanyak huraian daripada qadar yang mampu oleh kita. Maka saya nak buka soalan, siapa ada di antara nak buat soalan sama ada daripada ayat-ayat yang kita baca tadi ataupun daripada ayat-ayat yang lain ataupun hukum-hukum yang lain, saya siap sedia untuk memberi jawapan. Wallahu alam pun jawapan juga. Jadi kalau saya tak reti jawab, wallahu alam saya kata itu pun jawapan juga ya. Sebab itu terpulanglah maknanya pada sahabat-sahabat semua boleh bertanya apa juga yang dikehendaki. Jadi saya dah sebut tadi, saya bukan mesti jawab semua soalan, tetapi wallahu alam itu juga adalah satu jawapan. Baik, sila siapa nak buat soalan. Ya. Ya saya. Saya berbunyi begini. Saya dipersoalkan oleh seorang sahabat yang bukan Muslim. Setelah beberapa tahun saya usaha menuju menyampaikan Islam kepada beliau, ujung-ujungnya baik orang yang non-Muslim ini telah mengkaji dan banyak bertanya tentang Islam. Ya. Apa yang menjadi kemuskilan bagi beliau ialah terlalu banyak perkara-perkara yang di luar akal, seperti yang disebutkan dalam surah Maryam, seorang perempuan boleh mengandung tanpa sebagaimana kebiasaan, dan juga banyak lagi perkara-perkara lain. Non-Muslim ini meminta penjelasan supaya dia dapat meyakinkan dia sebelum dia memeluk Islam. Bagaimanakah kalau kita berhadapan dengan suasana begini untuk kita memberi keyakinan pada beliau? Sekian. Baik. Dia bersoal menggunakan akal, maka kita jawab juga dengan akal fikiran. Hari ini pun kalau kita lihat kuasa daripada manusia yang Tuhan Allah anugerahkan, menetasnya telur ayam dan sebagainya menggunakan karen. Artinya itu pun salah satu di antara yang luar biasa. Tetapi telur ayam menggunakan dengan karen, dia boleh menetas. Sampai sehingga hari ini kemuncak daripada ilmu pengetahuan dalam bidang perubatan kedoktoran, yang mana air mani seorang laki-laki boleh dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan. Jadi itu jelas menunjukkan, boleh meyakinkan ya, maknanya kekuasaan manusia Tuhan Allah berikan. Tetapi segi hukumnya kita tak boleh terima. Sebab apa? Perkara itu sudah luar biasa. Tapi nak menunjukkan tadi, untuk meyakinkan dia perkara itu yang tidak luar biasa, maknanya boleh, maknanya seorang yang air mani seorang tu boleh dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan, boleh menetas ataupun boleh melahirkan anak. Itu untuk meyakinkan makna dia. Walaupun segi hukum kita tidak boleh terima. Artinya sudah tidak ada lagi, kalau begitu nikah kahwin tidak perlu lagi lah. Nak dapat anak dah, mana seorang itu boleh maknanya cantumkan saja air mani orang laki-laki dengan rahim perempuan, dah boleh memperolehi akan anak. Tapi nak meyakinkan bahawasanya untuk Nabi Isa tadi, walaupun kita katakan tidak melalui hubungan biasa laki-laki perempuan, boleh melahirkan anak. Itulah salah satu di antara contohnya. Wallahu alam. Baik, tuan apa? Mana lebih afdal dalam hati dijaharkan? Macam mana tu? Berzikir. Zikir mana lebih baik, di dalam hati atau dijaharkan? Berdoa. Berzikir. Zikir sir ada, zikir zahar pun ada juga. Tetapi kedua-duanya adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Mana kalau nak pilih mana baik, itu terpulanglah kepada kita. Kalau sekiranya menzahirkan itu lebih mententeramkan ataupun menghusyukkan kita, maka ada lebih baik kita zahirkan.
daripada kita secara sir. Tapi orang-orang ahli tarekat biasanya mereka berzikir dengan zikir yang khafi, yakni cara tersembunyi. Dia tidak zahir macam kita la ilaha illallah, tidak. Dia guna dalam hati sahaja. Itu zikir daripada orang-orang ahli saufi, ahli tarekat makna dia. Wallahu alam. Baik. Baik, tak ada siapa lagi yang ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.